Usul yang ke-34 ialah hadis-hadis tentang kelebihan dan faedah memotong kuku pada hari-hari tertentu. Juga hadis-hadis tentang kaifiat dan tertib memotong kuku. Cara dan tertib yang mana dulu nak dimulakan. Jari mana dulu. Tidak ada satu pun yang sahih. Semuanya sama ada dhaif sangat. Dhaif jiddan. Atau maudhu. Mana nak buat pegangan, tak ada apa kelebihan. Jadi mana haruslah. Bila-bila masa, malam ke, siang ke, pagi ke, petang. Bila-bila diperlukan, bila-bila masa boleh. Saya percaya tersebar di dalam kitab-kitab dahulu sebab dia tak kisah sangat benda-benda macam ni. Dia kira asal fadail, abu-abu semua dalam kitab. Kitab-kitab yang saya belajar jadi pondok pun apa kurangnya. Kitab Kashful Ghaibiyah, umpamanya. Kitab Al-Jawharil Mawhu yang mengandungi benda-benda macam ni banyak sangat. Jadi buku-buku itu, kitab-kitab itu masih lagi diajarkan di mana-mana. Jadi kita rasa perlu benda ni dibendung dan didedahkan apa hakikat. Jadi ingatlah, kalau berkait dengan potong kuku ni tak ada satu pun yang sahih. Itu mudah saja. Itu mudah diingat. Kalau pasal potong kuku ni, kelebihan ke, ancaman ke, semua tak ada yang sahih. Semua mengaruh semua. Man arada an ya'mana al-faqra wa shikayat al-'ama wal-baras wal-junun falyuqallim azfarahu يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصره اليسرى. Maksudnya, sesiapa yang mahu aman daripada kepapaan, sakit mata, penyakit sopak dan gila, dia hendaklah memotong kukunya pada hari Khamis selepas asar. Dan dia hendaklah memulakan memotong kuku jari kelingking tangan kirinya. Dia kena mula situ. Inilah yang dikatakan tertib. Kaifiat ni sebelah kiri. Jari kelingking mulakan dengan itu. Masing-masing tu tak sama pula kalau kita tengok perincian yang ada dalam setengah-setengah kitab tu. Rujukan hadis contoh satu dikemukakan oleh Ad-Dailami di dalam Al-Firdausnya. Ia juga dapat dilihat di dalam kitab-kitab seperti Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah karangan Ibnu Arraq Al-Kinani, Al-Ajwibah Al-Mardiyah karangan As-Sakhawi. Kebanyakan ni kitab hadis maudhu'. Dalam Ihya Ulumuddin ada sebut benda ni. Itulah yang orang kita pegang kuat sangat tu sebab kitab Ihya ni kan Imam Ghazali kan masyhur. Bukan main hebatnya. Tiba-tiba ada dalam kitab dia. Itu benda yang perlu kita berhati-hati sangat. Sebab apa? Ada di dalam kitab-kitab seperti itu. Tapi kalau kita tengok kaifiat tu tak sama pula. Yang ni kata mula dengan jari telunjuk sebelah kanan. Yang ni macam ni, jari kelingking sebelah kiri. Jadi macam-macam ada tu. Jadi mana satu yang nak pakai ni? Lepas tu masing-masing sebut kelebihan pula. Ada pula tu sebut bahaya pula. Kalau hari ni bahaya pula. Macam dia sebut, kalau malang potong kuku, jadi miskin. Apa? Itu ancaman macam tu pun ada juga. Terdapat satu lagi hadis tentang kelebihan memotong kuku pada hari Khamis. Ali radhiyallahu anhu potong kukunya pada hari Khamis. Dia kata, aku melihat Rasulullah SAW potong kukunya pada hari Khamis. Lalu Nabi kata, wahai Ali, potong kuku, cabut bulu ketiak dan cukur bulu ari-ari pada hari Khamis. Mandi, pakai wangi-wangian dan pakai pakaian baru pada hari Jumaat. Ia diriwayatkan oleh Abul Qasim Tamimi di dalam Juz'un fihi ahadith musalsalat. Komentar. Al-Baihaqi setelah mengemukakan hadis ini berkata, kata Imam Ahmad, di dalam hadis ini, maksudnya sanad hadis ini, ada perawi majhul. Di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Qudamah Al-Jumahi, langsung tidak dikenali. Al-Zahabi di dalam Al-Mizan pula berkata, ini adalah hadis munkar.
Mana hadis yang bercanggah dengan riwayat yang sahih. Dan perawinya adalah perawi dhaif. Itu hadis munkar. Kata Hafiz bin Hajar, maksudnya tidak sabit. Maksud tidak sabit ini tidak sahih. Satu pun hadis tentang keelokan memotong kuku pada hari Khamis. Satu pun tidak ada. Demikian juga tidak sabit satu pun hadis tentang kaifiat memotong. Nak potong ikut mana? Gini ke gini. Jadi siapa yang begitu habis buang masa gitu dulu. Fikir benda-benda macam ni. Malam kau siang. Dia berkait dengan hari. Hari apa? Ni semua kata dia tak ada. Kaifiat tak ada. Ikutlah macam mana-mana kamu selesa macam mana. Yang kedua, maksudnya sesiapa memotong kukunya pada hari Sabtu akan keluar daripadanya, maksudnya daripada badannya, penyakit dan akan masuk ke dalamnya penawar. Pada hari Ahad akan keluar daripadanya kepapaan dan ia akan dimasuki kekayaan. Pada hari Isnin akan keluar daripadanya kegilaan dan ia akan dimasuki kesihatan. Pada hari Selasa akan keluar daripadanya penyakit dan ia akan dimasuki penawar. Pada hari Rabu akan keluar daripadanya was-was dan ketakutan dan ia akan dimasuki keamanan dan penawar. Pada hari Khamis akan keluar daripadanya penyakit dan ia akan dimasuki afiat. Dan pada hari Jumaat pula ia akan dimasuki rahmat dan dosa-dosa akan keluar daripadanya. Hadis contoh kedua tersebut di dalam kitab-kitab berikut. Al-Mawdu'at, karangan Ibnul Jauzi. Al-Fawaidul Majmu'ah, karangan Asy-Syaukani. Tazkiratul Mawdu'at, karangan Muhammad Tahir Al-Fattani Al-Hindi. Kalau kita tengok semua ni kitab hadis maudhu'. Jadi bila ada dalam kitab tu dah isyarat dah tu. Cukup dah isyarat bahawa ada hadis ni maudhu'. Ibnul Jauzi menulis di dalam Mawdu'atnya begini. Ini adalah hadis maudhu'. Ia telah direka atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk dalam hadis maudhu' yang paling teruk dan dahsyat. Kata Ibnul Jauzi, di dalamnya terdapat perawi-perawi majhul dan dhaif. Di permulaannya ada Hannad bin Ibrahim. Ia tidak dianggap thiqah. Di akhirnya pula ada Nuh, Abu Ismah, Nuh bin Abi Maryam, Imam Muslim, Abu Hatim, An-Nasai, Ad-Daraqutni dan lain-lain mengatakan Nuh adalah perawi matrukul hadis, yang mana perawi yang tidak boleh diterima riwayatnya. Ahmad dan Bukhari pula berkata dia perawi munkarul hadis. Ibnul Mubarak, Hakim dan lain-lain bahkan mengatakan Nuh adalah salah seorang pereka hadis. As-Suyuti dan Asy-Syaukani juga sama seperti Ibnul Jauzi menghukum hadis contoh dua sebagai hadis maudhu'. Kata As-Suyuti, Abu Ismah dan Hannad adalah dua orang pereka hadis. Dia letak lebih lagi. Di antara mereka berdua terdapat beberapa perawi majhul dan dhaif. Yang ketiga, An Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qallama azafirahu yawm al-jum'ah qabla as-salah akhraj Allah minhu kull da'in wa adkhala makanahu asy-shifa' war-rahmah. Maksudnya sesiapa memotong kukunya pada hari Jumaat sebelum salat, yakni sebelum salat Jumaat, Allah akan mengeluarkan daripadanya segala penyakit dan memasukkan sebagai gantinya penawar dan rahmat. Hadis contoh ketiga tersebut di dalam kitab Akhbar Asbahan. Ia disebutkan juga oleh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadith Ad-Dha'ifah. Terdapat satu lagi hadis lain, maknanya lebih kurang sama dengan hadis contoh tiga. Maksudnya Aisyah beriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa memotong kukunya pada hari Jumaat, ia akan terpelihara daripada keburukan sehingga ke hari Jumaat berikutnya. Ini ada dalam Al-Mu'jamul Awsat. Di dalam isnadnya terdapat perawi bernama Ahmad bin Thabit Farkhawai Ar-Razi. Dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Seorang saja, orang lain tak ada riwayat. Sedangkan dia perawi pendusta besar. Sebenarnya tidak ada apa-apa kelebihan. Hari Jumaat, hari apa, tak ada. Boleh bila-bila masa. Bila-bila senang, bila-bila perlu.
boleh. Sebagai nak kata sunnah tu jauh sekali. Ini bukan sunnah Nabi. Potong kuku, kadang-kadang kita kan jadi terikut-ikut kan. Hari Jumaat, hari Khamis jadi kaya. Hari Khamis lah. Kita nak kaya, potong kuku hari Khamis lah, ingat itu kan. Jadi kita duduk ingat benda bukan-bukan. Baik lagi kita hafal hadis, hafal Quran, hafal apalah. Lebih baik lagi. Amalkan sunnah yang tentu, jelas. Memang sunnah Rasulullah SAW. Hadis contoh ketiga diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Akhbar Asfahan. Beliau meriwayatkannya daripada Abi Dawud. Katanya Talhah bin Amr meriwayatkan kepada kami daripada Atha, daripada Ibnu Abbas secara marfu'. Maknanya dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Sanad ini sangat dhaif. Talhah adalah perawi matruk dan ia tertuduh mereka hadis. Dia salah satu bahagian kitab-kitab hadis ini ialah al-mawdu'at. Hadis-hadis mawdu'. Dan ini satu bahagian yang kita perlu juga pelajari. Sebab kita nak tahu yang baik, kena tahu yang buruk. Kena tahu yang buruk. Lama-lama kalau kita biasakan diri kita, hadis sahih macam mana sifat. Sampai ulama-ulama kan, dia rasa. Kita pun kalau tak perlu jadi ulama, banyak-banyak belajar sikit, kita akan dapat rasa. Benda macam kita terasa. Inilah tujuan kita belajar hadis maudhu'. Kita kata belajar hadis maudhu', buat apa? Nak pakai kau? Tidak. Tapi nak tahulah. Sebab manusia tidak akan menghargai kesihatan kalau dia tidak tahu apa itu penyakit. Sebab itulah ada pepatah Arab. Kesihatan adalah mahkota yang hanya diketahui nilainya oleh orang sakit. Mizanul I'tidal ini kitab yang sangat baik kalau dalam bab rijal, perawi-perawi ini. Sekurang-kurangnya kalau orang belajar hadis ini, kalau dia pasal perawi-perawi, dia tak baca kitab ini, itu bukan belajar hadis. Itulah saya boleh kata. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kalau ada itu, tak apa dah. Kitab Mustadrak Hakim. Pesanan ulama-ulama kata, kamu jangan pakai terus. Apa yang dia kata hukum dia tu. Kena tengok dulu. Talkhisul Mustadrak. Imam Zahabi. Kalau Imam Zahabi mengesahkan, Imam Zahabi pun sokong, ya, boleh. Kalau Imam Zahabi tak sokong, jangan pakai. Maknanya kena tengok juga. Ini yang orang kata Al-Mustadrak Hakim tu, kalau Zahabi mengesahkan, tak apa, boleh pakai. Bagi saya tidak begitu. Banyak lagi yang Imam Zahabi sahkan itu pun banyak lagi dipertikaikan oleh ulama. Dengan sebab itu kena terbuka lah. Kena terbuka. Jangan pakai dua tu saja. Tengok lagi yang lain. Apa orang lain kata. Ini pun sama lah. Kalau Al-Mawdu'at Ibnul Jauzi, kalau dia kata jangan buat keputusan lagi. Tengok Sayuti kata macam mana. Adanya ketentuan hari dan kaifiat tertentu untuk memotong kuku di dalam sesetengah kitab seperti Ihya Ulumuddin dan lain-lain hanyalah merupakan pandangan peribadi pengarangnya. Imam Ghazali pun dia sebut ada hadis, tapi dia rasa ada kesesuaiannya juga dari segi logik. Cuma dia sebut hadis, dia sebut tak sahih. Tapi dia masih lagi nak pakai cara tu. Mungkin juga dia kata ada juga hikmatnya. Misalnya jari telunjuk kalau dulu. Sebab jari telunjuk ni kan kita tahiyat kita guna ini. Dia sebut benda-benda gitu. Benda-benda yang tak jelas sebenarnya. Kesimpulan yang dibuatnya sendiri. Sebab itu kita kata pandangan peribadi dia. Ia sekali-kali tidak akan menjadikan sunnah Nabi SAW. Imam An-Nawawi di dalam Syarah Mu'adzab berkata hadis yang disebut Al-Ghazali dalam perkara ini tiada asalnya. Imam Nawawi sebut, tak ada asal dia.